Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa salama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, Allah Subhanahu wa taala mau manusia ini berjaya, mau manusia ini masuk syurga, selamat dari neraka. Ini keinginan dia. Oleh itu kalau dia kendaki, dia mau buat semua manusia ini beriman, beramal soleh, dan semua manusia diberi hidayah untuk menerima Islam, supaya manusia ini semua masuk surga. Dia boleh buat, dan dia mau, dia boleh buat, dan dia mau buat. Bukan mau, dia mau kalau jika dia, maksudnya dia boleh buat, dan dia pun ada ingin nak buat, tapi dia tak nak buat. Dia pilih tak ikut apa dia mau. Allah SWT, dia mau semua manusia masuk surga. Dia mau supaya manusia ni masuk Islam semua, satu agama. Tapi dia tak ikut apa dia mau. Ada faham tak? Dia tak ikut apa dia mau. Dia boleh buat tu, tapi dia tak ikut. Dia mahu manusia tu dapat masuk syurga bila dia berusaha untuk menjadi orang yang layak masuk syurga. Kalau dia tak usaha, maka dia tak akan bagi dia dan masukkan dia dalam neraka. Kerana Allah mahu manusia ni beriman atas pilihan dia. Dia boleh paksa. Kenapa dia tak boleh? Dia boleh paksa kita jadi orang baik, tapi dia tak mau. Macam dia paksa Samad datang sini. Kerana Samad orang tak baik, sebab itu dipaksa. Kerana dia sayang saya, dia mahu satu orang bantu saya tentang Quran ni, tapi tak ada orang. Jadi Samad yang tak mau pindah sini dipaksa. Dengan dia buat keadaan berlaku. Ini bukan dia suka buat ni. Dia boleh buat, tapi dia tak buat umumnya. Paksa-paksa ni tak ada. Dia mahu manusia tu berbuat kerana dia nak buat, wishes dia. Manusia tu sendiri mahu beriman, beramal soleh. Yang itu ya, Allah boleh paksa semua orang, tapi Allah tak paksa. Allah tak ikut apa dia mahu. Sebab apa dia mahu, semua manusia mahu masuk surga. Keinginan dia, tujuan dia masuk, buat manusia ni supaya berjaya. Kenapa Allah tak paksa semua manusia beriman? Senang, mudah. Semua masuk surga, ikut keinginan dia. Tapi dia tak mahu buat manusia ni satu makhluk dia yang dipaksa. Diberi manusia ni choice. Tapi bila macam Allah mahu sangat orang bantu saya, tak ada seorang pun nak buat, choice, paksa. Bukan biasa punya. Samad dipaksa, Samad tak mau pindah. Dia tak mau tolong saya untuk Quran tu. Sedangkan dia satu benda besar, saya perlu ditolong. Sebab ilmu komputer tu apa semua saya tak ada. Allah bagi kat saya. Jadi Samad ni jahat. Ya, walaupun Yazid memuji dia, Samad korban dari Melaka, setiap minggu 2 hari datang. Tapi
Untuk dia je yang dipaksa. Lain tak adalah. Perintah lain tak adalah dipaksa. Jadi begitulah. Allah tak mau paksa. Allah boleh paksa kan? Kenapa tak boleh? Mudah aja. Semua manusia tunduk, beriman pada Allah. Allah tak paksa Rashidi beriman. Allah biar Rashidi pilih. Tapi pilih tak nak. Jadi manusia tu Allah mau dia pilih. Dia mau. Sebab orang yang mau ni orang yang betul baik lah. Orang yang buat kerana dia mau buat, dia nak buat, dan Allah bantu dia lah, itu je. Jadi orang tu betul-betul baik lah. Orang tu je Allah mau masuk surga. Allah tak mau orang yang pura-pura nak jadi baik macam Sufyan. Macam Sufyan ni dia tak nak paksa diri dia. Dia mau Allah paksa dia. Allah takkan paksa dia. Dia tak nak paksa diri dia kan. Sebab dia tak buat choice. Tak buat pilihan. Dia pilihan dia tak mau. Mau sikit-sikit. Dia tak ada buat pilihan, saya mau betul. Jadi orang yang buat pilihan ni, dia buat sesungguh. Sebab dia pilih. Yang tak pilih ni, tak buat sesungguh. Macam Samad, Rashidi, semua kamu. Yazid. Tak pilih betul. Jadi tak buat betul-betul. Tak sedia. Jadi tak dapatlah syurga yang sebenarnya. Jadi manusia tu dibuat dimasukkan ke syurga, dimasukkan ke neraka atas pilihan dia. Pilihan manusia tu. Bukan pilihan Allah. Pilihan Allah semua masuk syurga lah. Mana Allah mahu kau masuk neraka. Manusia tu dibiarkan. Jadi sekarang Hanzalah akan masuk neraka. Bukan sebab Allah mahu dia masuk neraka, dia mahu. Dia masuk syurga bukan sebab Allah mahu, dia mahu dan Allah masukkanlah. Jadi hari ini semua masuk syurga kata Nabi, melainkan yang enggan. Kata sahabat, mana pula siapa yang tak nak? Maknanya semua akan masuk syurga, yang melainkan yang tak nak, macam syurga. Jadi kita jangan jadi orang yang tak nak masuk syurga. Kita enggan, kita pilih neraka. Tanda kita pilih neraka, kita buat sukati lah. Tidak mau buat keputusan untuk terjun, untuk beriman dengan Allah, untuk sepenuhnya taat. Itu orang yang tak syurga. Orang yang tak nak sepenuhnya terjun, dia tak nak sebenarnya. Dia nak neraka. Dan Allah masukkanlah. Sebab itu pilihan dia. Jadi dalam dunia ni banyak yang pilih neraka. Tak nak syurga. Cakap je nak. Maka sebab itu ramai sangat masuk neraka. Walaupun Allah suka kan dia masuk syurga. Dia pilih, Allah masukkan. Jadi kita masuk neraka ni sebab kita pilih. Bukan Allah mahu masuk kita neraka. Kita pilih. Jadi jangan kita kata pada Allah, kenapa saya masuk neraka? Rashidi kalau dimasukkan neraka, dia tak boleh marah Allah. Allah memang mahu dia masuk syurga. Tapi dia sudah pilih, tidak mahu. Rashidi sudah pilih, tidak mahu. Bila dia masuk neraka, dia pun menjerit. Tak bolehlah menjerit. Menjerit buat apa? Kau dah pilih. Kamu di dunia dulu tak mau masuk syurga, mau masuk neraka. Kamu ingat neraka tu tempat panas saja. Panas macam tu je, boleh tahan. Bukan panas macam tu. Samad ingat neraka tu panas begitu. Kita tidak boleh tahan masuk neraka walau sesaat. Sesaat pun tak boleh tahan. Panas. Banyak kisah azab neraka paling ringan yang diberi kepada Abu Talib. Pakai kasut neraka. Panas dia panas kasut tu naik ke atas. Naik ke kepala sampai dia punya otak boiling, menggelegak.
boleh tahan. Jadi neraka tu api. Dan apinya panas. Yang api kat dunia ni 1/70. Yang api tu pun dunia ni pun tak boleh tahan. Dia masuk dalam kayu, dalam batu. Jadi elektrik semua ni kan. Itu mana api neraka. Api yang sebahagian masuk neraka. Jadi kita ingat neraka tu tempat tak macam tak selesa je. Bukan tak selesa. Orang lalu atas neraka tu pun secepat kilat berlalu boleh rasa dia punya panas. Bayangkanlah macam panas tu. Jadi Rashidi pilih masuk neraka. Sebab itu dia masuk neraka. Allah tak mahu dia masuk neraka. Kata Allah, kalau aku mahu, aku buat dia masuk syurga. Apa aku susah pula nak buat masuk syurga? So, aku buat dia beriman, paksa dia. Tapi Allah tak mau buat pada manusia ni kerja paksa, tak mau. Dia dah paksa malaikat, paksa semua dah. Dia tak mahu itu. Dia mahu makhluk yang betul-betul baik, yang layak masuk syurga. Itu malaikat tak ada syurga untuk dia. Dia khidmat dia, satu bidadari dia dapat. So orang ni Allah mahu reward according to apa yang dia usahakan lah. Kalau tak usaha, macam mana? So it's ridiculous bagi tahu nasib. Nasib saya masuk neraka. It's not nasib, it's your choice. Rashidi punya choice. Nah, saya cakap Rashidi ni sebab dia kalau tak sebut nama dia, dia tak merasa bayan ni untuk dia. Dia kata bayan ni untuk orang, bukan dia. Dia baik. Itu sebab saya cakap Rashidi. It's Rashidi choice. Kalau Rashidi masuk neraka, it's not Allah punya choice. Allah give us the choice, but we choose neraka. That's it. So sekarang ni Allah give us a choice dalam dunia ni. Nak taat betul-betul atau tidak? Rashidi make the choice not to read the Quran for all this while. That is his choice. Allah takkan pula paksa dia nak baca Quran, baca perkataan dia. So semua manusia di dunia make that choice. Tak mau baca Quran, tak mau taat Allah. That mean dia make a choice untuk masuk neraka. And dia masuklah. Lepas masuk neraka menjerit-jerit nak keluar. Minta dengan Allah kan, supaya boleh tak kita dikembalikan ke dunia dulu, supaya kami dapat. Dunia is a choice. You have made the choice. Jadi di dunia ni manusia memilih untuk taat. Kenalah tanda dia make a choice. Dia mesti buat usaha. Takkan pula make a choice untuk masuk syurga, saya tak buat apa-apa. Make choice kan macam tu pula. We make a choice mean kita make a choice to make usaha. Apa dia usaha untuk masuk syurga? Jadi orang beriman dan beramal soleh. Choice. Jadi siapa yang berusaha lah untuk jadi orang beriman beramal soleh, Allah akan masukkan dia. Betul-betul punya. Bukan main-main nak jadi beriman. Nak jadi beriman saya? Nak. Tak buat pun betul-betul. Cerai bini? Tak mau. Itu maknanya tak bersungguh lah. Pindah sini? Tak nak. Duduk sini? Tak nak. That's not bersungguh. Ini bersungguh jadi orang beriman soleh, Allah masukkan dia dalam syurga. Sebab apa? Siapa yang bersungguh buat mau jadi orang beriman soleh dan buat betul-betul usaha lah. Usaha tu mesti betul. Tak boleh saya nak berusaha tapi tak buat usaha Nabi. Tak boleh. Betul-betul buat usaha Nabi. Dia mati ada iman amal soleh tu tidak, dia masuk syurga. Orang tu yang bersungguh. Dia mati tak jadi atau jadi. Dia bersungguh betul-betul tapi tak sampai lagi waktu dia dah mati. Boleh Allah masuk dalam neraka? Tak, Allah masuk dalam syurga. Jadi bukan orang beriman beramal saleh je masuk syurga, yang berusaha sungguh. Jadi sekarang ni adakah saya termasuk orang yang bersungguh? Yazid bersungguh ke nak jadi orang beriman saleh? Kau rasa lah dengan 12 tahun sama.
Engkau bersungguh. Jadi you should be ashamed of yourself. Rashidi bersungguh. Dari kita tengok gaya dia, Rashidi. Dia sendiri kata tak bersungguh. Allah SWT tak suka buat kerja tak sesungguh, tuan. Allah SWT tak suka. To tell you the truth. Allah tak suka orang main-main. Tak mau. Cannot be. Dia mau yang betul-betul mau. Ini dapat tidak dia beriman syariah. Dia mati masuk. Sebab itu dalam Al-Quran beritahu. Dia bukan orang yang dah dapat jadi masuk. Itu orang dah dapat masuklah. Tak dapat pun sungguh buat usaha untuk jadi beriman syariah. Itulah dia Allah punya undang-undang. The standard rule dia. Kena berusaha sungguh, itu je. Bukan dapat jadi beriman saleh. Tapi memanglah orang bersungguh akan dapat, kan? Tentulah. Tapi dia bersungguh pun dia tak dapat. Dia belum tiba masa dia nak dapat. Bersungguh mati. Dia masuk surga. Allah akan naikkan dia di akhirat untuk dapat apa dia nak. Tahu? Satu orang disebut dalam hadis, satu orang nak sangat jadi hafizah. Bersungguh, kau main-main. Tapi mati dalam keadaan tak. Dia jadi hafiz ya akhirat. Macam tu. Itu Allah punya standard rules. Jadi apa yang penting di sini ialah usaha. Bukanlah maksud saya usaha tu all yang buat, tapi Allah melihat orang yang berusaha sesungguh ni dengan penglihatan yang sangat kasih sayang. Orang yang melihat orang yang main-main usaha nak jadi orang beriman saya macam Samad dengan Yazid, dengan tak pandangan yang baik. Tapi Samad tak merasai, dan Yazid bahawa dia perlu buat usaha dengan sungguh. Bila saya suruh sungguh, ini dah lebih sangat. It's too much for me. Tak, macam Sufyan, it's too much for me. I told him, you go 4 months. It's too much for me. Dia tak bersungguh, pasti punya. Samad, you pindah sini. Tak nak. Bagi tahu saya boleh tak pergi 2 hari dalam seminggu. That mean, boleh sesungguh ke tu? Yazid, kau nak jadi orang beriman, kau ceraikan bini. Tak nak. Dia nak bersungguh. To tell you the truth, you are not bersungguh. And how can if you die, you boleh masuk surga? Unless you dah 18 benda tu. Kan? Dengan tak bersungguh for very long time. Very, very long time. Maybe cannot just. Sebab tak bersungguh macam Rashidi. So, bersungguh-sungguh ni adalah betul-betul punya. Bersungguh ni ialah benda yang kita kena buat. Apapun, perintah Allah. Semayang macam hari ni lebih kita nak mati. Semayang kita yang akhir. Kenapa Nabi sebut macam tu? Supaya kita jangan semayang bersungguh. Supaya kita macam, hari ni aku semayang terakhir. Tak ada semayang lagi. Maknanya kena semayang yang sungguh-sungguh lah. Hari ni aku lebih baik dari semalam. Besok lebih baik pada hari. Untuk apa Nabi cakap tu? Supaya kita jadi orang bersungguh-sungguh. Jadi nama dalam Arab ni, bersungguh ni, nasuha. Taubatan nasuha. Nasuha tu maknanya bersungguh. Dia bertaubat tak bersungguh tak boleh. Sebab itu bersungguh-sungguh. Taubatan nasuha. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi nama saya ni namanya bersungguh-sungguh. Bukan, sebenarnya dia bukan nama. Adjektif sebenarnya. Quality. Kalau kita nama Harun, Musa, Fir'aun, Harun, Musa, itu nama lah. Jadi Nasuha bukan nama. Bernama maksudnya feminine word saya. Bersungguh-sungguh. Dalam apa kerja. Abang saya pun cakap, kau ni Nasuha bersungguh. Kalau kau buat apa-apa pun. Dan memang terjelas dengan nama saya tu.
Kenapa diberi nama tu Allah buat? Allah juga buat nenek saya nak bagi nama tu. Dia ingat supaya bertaubat. Nasuha dengan bertaubat lain. Taubatan nasuha. Kalau taubat tu nasuha, takkan taubatan nasuha pula. Taubat yang bersungguh-sungguh. Jadi kamu tak nak bersungguh. Tak nak ikut tak nak nasuha. Yazid tak nak nasuha. Tak nak bersungguh. Samad pun tak nak. Jadi tak adalah jadi murid. Jadi masa bila Allah nak kita bersungguh ni? Masa kat dunia lah. Mana boleh ke akhirat nanti? Sebelum kita mati. Jadi orang biasanya tak nak bersungguh. Yang kata apa? Slow and steady. But sure apa? Slow but sure. Itu semua perkataan supaya tidak mau bersungguh lah. Macam Rashidi dia punya slogan apa? Slow but sure. Apa slow but sure pula? Slow tak bersama lah dengan apa yang Allah mahu. Macam mana slow but sure? Tak boleh sure punya. Slow unsure. Tak pasti dapat. Jadi Sufyan slow. Surely go to hell. Dia mesti bersungguh and sure. Jadi Allah suruh kita buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran ni dengan cara Nabi SAW, dengan niat bersungguh-sungguh sehingga Allah suka. Disebut sehingga Allah suka. Mana bersungguh? Steadfastness. Tidak ada satu hari pun dia cuti. Bersungguh-sungguh. Wah. Itulah Allah sayang. Dan Allah beri dia syurga yang tinggi. Saya kalau tak bersungguh tak jadi macam ni. Saya bersungguh nak jadi orang beriman bersalih. Saya tak jadi macam ni. Saya tak akan lari dari tabligh. Saya dipilih jadi Syura Malaysia. Amir Sab. Dan boleh bayan pula. Dapat banyak orang suka bayan saya. Untuk apa saya bersungguh nak jadi beriman bermasalih. Sudahlah dapat kedudukan dan nama lah kalau saya nak apa. Tapi itu bukan saya nak. Saya bersungguh nak Allah sayang saya. Dan saya mau bersungguh buat manusia ni semua jadi baik supaya Allah gembira. Dan Allah gembira kat saya lah. Allah gembira bila manusia semua jadi baik. Sebab itulah yang dia nak. Dia jadikan manusia supaya manusia jadi baik, masuk syurga. Tapi dia tak buat macam mau paksa dia. Allah tak mau buat dengan paksa, tak mau. Ketentuan dia tak mau dengan paksa. Allah buat manusia ni, pilihlah kamu. Jadi sikit sangat manusia yang pilih. Sikit sangat. Kebanyakannya pilih neraka. Dia tak sedari sebenarnya neraka tu apa. Sama pilih neraka. Kalau tak dipaksa oleh. Pilih neraka. Ingatkan bagus tak? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mau kita bersungguh untuk jadi kekasih dia. Jadi orang beriman. Untuk itu bersungguh buat kerja ni. Bersedia, bersemangat. Bukan main-main kan? Bukan touch and go. Bukan slow and sure. Tak ada. Bersungguh. At the moment, I'm telling you, you all semua tak bersungguh. None of you. Sebab itu kamu tidak dinamakan murid saya. Tak ada murid saya. Saya tidak diberi murid seorang pun. Bukan sebab Allah tak mau. Tak ada yang nak. Allah mau jadikan murid saya, tapi there's none to be made. Semua nak dipaksa. Tak boleh. Allah tak buat macam tu. So there's no one who really wants to become the lover of Allah. Kan? Bersungguh buat. Sufyan asal dia buat usaha je lah. Sufyan. Ya, Razid pun sama. Rashidi pun sama. Asal buat usaha je. That is not bersungguh. Asal buat usaha. Sudahlah. Slow but sure. Mana betul? Itu nafsu dia tu. Jadi kita mau bersungguh-sungguh. Taubatan nasuha.
Ya ayyuhallazina amanu, wahai beriman, taubatlah dengan taubat yang bersungguh-sungguh. Saya tahu ayat ni je. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ayat tu orang baca. Nama tu nama bersungguh. Jadi nama tu dibagi, dia buat saya bersungguh dengan izin Allah. Tiap kali orang panggil nasuha, bersungguh dia panggil. Bersungguh. Jadi bila nama-nama ni jadilah orang tu. Tu sebab bagi nama anak dengan nama yang baik adalah salah satu benda yang kita kena buat lah bila dapat anak. Jangan panggil, bagi nama yang tak baik-baik kan. Macam Sufian. Sufian tu Abu Sufian. Ya. Abu Sufian tu siapa? Tak, Abu Sufian tu mula-mula penentang agama. Dia ketua orang musyrikin Mekah. Waktu Fatah Mekah, dia ketua Abu Sufyan. Nama tu dia bagi. Macam sekarang Rashidi. Nama siapa? Apa makna Rashidi? Ini Rashidin. Ada nama sekarang. Allahumma ada doa kata kan. Doa apa? Allahumma habib ilainal iman wa zainu fi qulubina wa karih ilainal kufra wal fusuq wal asyan wa ja'alna minar rasyidin. Jadikanlah aku yang terulung sekali. Tapi nama tu tak dia tak jadi terulung. Sebab apa? Dia tak bersungguh. Nama aja dia. Saya dapat nama bersungguh asbab untuk cemerlang dalam apa saja saya buat. Sebab itu Allah buat saya, apa benda saya buat yang saya nak buat lah, yang betul, bersungguh. Kalau saya tidak buat bersungguh kerja tabligh dulu, saya takkan dapat kerja yang betul. Allah takkan bagi saya kerja betul. Dan kamu takkan dapat kerja ni. Kalau saya tak dapat dan manusia semua tak dapat. Kalau dengan izin Allah saya tak bersungguh mau manusia ni jadi baik semuanya, saya tak tulis tafsir Quran tu. Untuk apa saya saya bagi masa, duit pun tak ada. Kalau saya nak duit lah, tak ada dibagi duit. Tulis Quran tak ada. Mana saya dapat duit? Mau ke saya buat? Kalau saya tak mau bersungguh, mau menyukakan Allah. Allah sangat suka bila manusia ni baik dan masuk syurga. Salah satu manusia jadi baik, dia kena faham Quran tu. Inilah kitab yang semua orang kena faham. Kalau tak faham, mana nak amal? Bila tak amal, mana nak jadi baik? Jadi syarat yang Allah SWT buat pilihan manusia, dia turunkan kitab pada Muhammad SAW yang tak ditafsir. Nabi mana nak tafsir? Dia pun menerima je dan sampaikan. Dan lepas tu semua tak ada nak buat tafsir. Cuba-cuba buat pun tak dapat buat. Ibnu Katsir tafsir 10 buku. Saya sekarang dah dekat 68 buku. Mana banyak tafsir yang dia kurang ke? Saya dekat 68. Belum habis Quran lagi. Kenapa saya tak perlu tafsir Quran? Bukan untuk nama. Bukan untuk duit. Nama nak buat apa? Saya dah ada nama dah. Syura Malaysia. Orang semuanya kenal saya. Buat mana nama banyak? Ialah untuk buat Allah suka, kerana manusia akan jadi baik. Satu perkara yang selalu saya fikir, kenapa manusia tak boleh jadi baik? Dan inilah keinginan saya, manusia semua boleh jadi baik. Macam mana keinginan Allah lah. Itulah keinginan, itulah membuatkan Allah sangat sayang kat saya. Tak ada sayang lagi kat Allah. Sangat sayang kat saya ni. Saya boleh katakan kat dunia ni, orang paling dia sayang adalah saya. Mungkin orang ketawa kat saya lah, tapi tanda-tanda dia ada. Saya diberi taufik untuk tafsir seluruh Quran, untuk buat hamba-hamba dia baca dan jadi baik. Kecuali yang tak nak baca lah, macam Sufyan, saya tak boleh buat apa. Orang seperti Sufyan yang tak nak baca tafsir saya boleh buat apa? Boleh Sufyan? Tak. Saya dah buat, semua dah buat. Ada baca tak? Tak baca. Dia tak baca sendiri dan memikirkannya, tak ada. Dia semua baca taklim tu je. Memikirkan tak ada. Quran ni kena dibaca dan dipikir. Kita fikir bila kita faham. Kalau tak faham, mana boleh fikir.
Dan dari baca Quran tu kita ingat kebesaran Allah, kemuliaan Allah, macam-macam ayat-ayat dia, naik iman kita. Barulah naik iman. Ini tak ada fikir. Baca Quran bahasa Arab, faham tak ada? Boleh fikir? Mana boleh fikir? Nak fikir Quran ni kena faham. Nak faham kena ditafsir Quran tu. Kamu akan lihat nanti banyak orang baca Quran ni, yang saya tafsir ni, banyak orang masuk Islam. Masuk je Islam. Saya pun tak pernah dakwah dia. Macam dakwah direct. Macam mana saya dakwah? Amerika, Kanada, Rusia, China. Berdua-dua masuk Islam. Dan dia tengok praktikal ni, dia mesti tengok kat video. Dia boleh buat gas. Kenapa Allah bagi saya taufik ni? Mesti saya ada ingin. Kalau tak ada ingin, tak ada dia baginya. Sebab Allah bagi manusia ikut ingin dia. Dia nak syurga, dia nak neraka. Ini semua nak neraka. Macam mana nak bagi ingin amal untuk masuk syurga? Semua nak neraka. Okey guys.